Salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sukatan serakan bagi data terkumpul di mana kita akan tumpukan kepada histogram dan poligon kekerapan. Sebelum kita pergi kepada histogram dan poligon kekerapan, okey, kita lihat untuk saiz selang kelas. Di mana saiz selang kelas kita perlukan dia semasa kita nak bina jadual kekerapan. Okey, di mana kita akan ambil nilai data yang terbesar bahagi tolak dengan nilai data terkecil, bahagi dengan bilangan kelas. Biasanya, bilangan kelas ni akan diberi oleh soalan. Contohnya, soalan akan kata bina jadual kekerapan bagi 6 selang kelas. Okay? Seterusnya, kita perlukan nilai bagi titik tengah. Okay? Nilai bagi titik tengah. So, titik tengah kita akan guna had bawah tambah dengan had atas bahagi dengan 2. Okay. Contohnya kita ada data selang kelas 6 hingga 10, 11 hingga 15, 16 hingga 20. Okay, contoh selang kelas. Maka titik tengah akan sama dengan 6 tambah dengan 10. Ini ialah had bawah. Okay. Ini ialah had bawah, ini had atas. Kita akan ambil 6 tambah 10 bahagi dengan 2, kita dapat 8. Untuk selang kelas yang kedua, 11 tambah 15 bahagi dengan 2, kita akan dapat 13. 16 tambah 20 bahagi dengan 2, kita dapat 36 bahagi dengan 2, kita dapat 18. Boleh? Seterusnya kita pergi kepada sempadan bawah. So, untuk sempadan bawah, formula dia begini. Had atas kelas sebelum tambah dengan had bawah kelas itu. Maksudnya contohnya ini. Ini adalah had bawah kelas itu. Dan had atas kelas sebelum. Kita tak ada kelas sebelum. Maka guna kosong lah. Kosong tambah dengan 6. Sekejap sorry bukan kosong Kenapa bukan kosong? Sebab selang kelas di sini saiznya ialah 5. Maka kita tahu bahawa untuk kelas sebelum jika wujud dia sepatutnya ialah 1 hingga 5. Maka 5 adalah sempadan atas kelas sebelum. Okey, di sini kita guna 5 tambah 6 bahagi dengan 2 untuk sempadan bawah iaitu 6 point 5.5. Okey. Untuk kelas kedua, kita guna sempadan bawah, kita guna had bawah tambah dengan had atas. 11 tambah dengan 10 bahagi dengan 2, 10.5. Untuk kelas yang ketiga, kita guna 15 tambah dengan 16 bahagi dengan 2, kita dapat 15.5. Manakala untuk sempadan atas pula, had atas kelas itu tambah had bawah kelas selepasnya. Had atas kelas itu. Okay. Had atas kelas itu 10 tambah dengan 11. 10 tambah dengan 11 bahagi dengan 2, 10.5. Okay. 15 tambah 16. 15 tambah 16 bahagi 2, kita dapat 15.5. Terakhir sekali ialah 20 tambah dengan mana? Tak ada dah. Ada, sepatutnya selepas 20 ialah 21. Maka 20 tambah dengan 21 bahagi dengan 2, kita dapat 20.5. So, boleh faham bagaimana kita nak cari nilai untuk titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Boleh ya? Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Ada satu soalan. Jadual di bawah menunjukkan selang kelas bagi satu set data. So, ini adalah selang kelas dia. Nyatakan had bawah bagi selang kelas 6 hingga 10. Maka had bawah ialah apa? Tak sama dengan sempadan bawah kan? Had bawah ialah nilai yang kecil dalam selang kelas. Jawapan C. Okey, soalan seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan selang kelas bagi satu set data. Nyatakan saiz selang kelas. Maka bagaimana kita nak cari saiz selang kelas? Tengok di sini. Okey, selang kelas dia adalah 4.5 hingga 5.0. Maka saiznya berapa? Kita akan guna 5.0. Kita akan guna had atas
Sekejap Kita akan guna had atas 5.0 tambah dengan had bawah. Tolak dengan had bawah. Tolak dengan had bawah 4.5. Kita dapat 0.5. Ini belum lagi saiz dia. Kerana daripada 4.5 hingga 5.0. Kalau kita buat satu garis, nilai garis, maka 4.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 dan 5.0. Ada 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Saiznya ialah 0.6. Biasanya kita akan guna had atas tolak had bawah tambah 1. Okey. Tetapi di sini disebabkan selang kelas dia bezanya ialah 0.1. Maka kita akan tambah 0.1. Faham ya? Okey, seterusnya contoh 1. Tengok soalan dia. Set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada CM yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. So, sekarang dia nak 6 selang kelas. Kalau 6 selang kelas, apa yang kita buat? Kita akan cari saiz selang kelas. Saiz selang kelas sama dengan nilai yang tertinggi tolak nilai yang terendah bahagi dengan 6. Yang tertinggi ialah 173. 173 kita tolak yang terendah 145. Tolak 145 bahagi dengan 6. Maka 173 tolak 145 bahagi dengan 6, kita dapat 4.67. Maka kita perlu setkan saiznya lebih daripada 4.67 supaya dia muat dalam satu jadual. Okey, untuk integer yang terdekat maka kita akan guna 5 lah, saiz 5. Boleh? Boleh ya? Okey. Seterusnya, kita tentukan selang kelas. Maka selang kelas kita akan ambil nilai yang terendah, 145. Maka tambah 5, tambah 5, tambah 5 lah. Boleh? Maka selang kelas dia ialah, sekejap teacher buat di sini. Selang kelas. Maka selang kelas dia ialah 145 hingga 45, 46, 47, 48, 49. 149. 150. Sebab begini, bila kita 149, nombor yang seterusnya 150. Maka sehingga 154. Boleh? 155 hingga 159, 160, 164, 165, 169. 170 hingga 174. Maka cukuplah 6 selang kelas. Boleh? Seterusnya, apa yang dia nak? Lengkapkan jadual kekerapan tersebut dengan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas. Oh, banyaknya dia nak. Okey, kita lihat dia nak had bawah. Had bawah. Had bawah 145 lah nilai yang kecil. 150, 155, 160, 165, 170. Manakala had atas pula kita ambil nilai yang tinggi 149, 154, 159, 164, 169, 174. Okey, seterusnya kita perlu sedikit pengiraan titik tengah. Okey, untuk titik tengah. Untuk titik tengah kita akan ambil had atas tambah had bawah bahagi dengan 2. 145 tambah 149 bahagi dengan 2. Kita dapat 145 tambah 149 bahagi dengan 2. Kita dapat 147. Maka sini ialah 147. Okey, kita cari satu cukup. Seterusnya, disebabkan selang kelas dia ialah saiz 5. Maka kita tambah 5 lah. 152, 157, 162, 167 dan 172. Boleh? Okey, seterusnya kita pergi kepada sempadan bawah.
untuk sempadan bawah. Sempadan bawah masih ingat ke? Kita ambil sempadan, maksudnya kita ambil nilai atas tambah dengan ini kan, bahagi dengan 2. Maka sebelum 145 ialah 144 tambah 145 bahagi 2. Saya tulis kat luar sebab tak cukup ruang Maaf. Ini ialah sini, okay, begini. 144 tambah 145 bahagi dengan 2, kita dapat 144.5. Boleh? Dan seterusnya kita ambil ini bahagi dengan 2, kita dapat 149.5. Boleh? 154.5, 159.5, 164.5, 169.5. Ini sempadan bawah. Dan kita ada sempadan atas. Maka sempadan atas ialah 149 tambah dengan 150 bahagi dengan 2. Kita dapat 149.5. 149.5. Maka setiap satu tu tambah 5 lah. Okey, 154.5, 159.5, 164.5, 169.5, 174.5. Boleh? Maka kita siaplah sempadan atas. Boleh? Alright, kita pergi kepada next. Histogram. Histogram ialah satu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelahan. Tinggi palang dalam histogram mewakili kekerapan sesuatu kelas. Contohnya, histogram, dia kata graf palang bersebelahan. Maksudnya beginilah. Boleh? Dan ketinggian ini ialah kekerapan. Maksudnya di sini ialah kekerapan. Kekerapan tu bilangan lah, bilangan. Contohnya tinggi daripada 140 hingga 149. Ada 5 orang. Maka sini 5 lah. Tetapi di sini ialah ada 2 jenis untuk label. Kita lihatlah bagaimana dia kata cari sempadan bawah dan sempadan atas setiap senang kelas. Sempadan bawah 139.5, sempadan atas, maka di sini 0.5, di sini ialah 149.5. Boleh ya? Pilih skala yang sesuai. Lukis palang mewakili setiap dengan lebar sama saiz. Lebar sama saiz. Maksudnya kalau begini 2 cm, maka setiap satu tu 2 cm. Dia tak seperti yang teacher lukis lah. Sebab teacher lukis guna tangan kan. Kita tak ukur. Boleh ya? Maksudnya lebarnya mesti sama saiz dan tinggi berkadaran dengan kekerapan. Ini kekerapan. Di sini kalau kita ambil jisim lah. Kalau ambil beratlah dalam kilogram. Boleh? Ini adalah contoh histogram. Next, kita pergi kepada poligon kekerapan. Poligon kekerapan ialah satu graf yang memaparkan data terkumpul menggunakan garis lurus. Bagaimanakah kita dapat poligon kekerapan? Contohnya, kita dah ada histogram. Daripada histogram, kita akan lukiskan poligon kekerapan. Maka kita akan ambil titik tengah. Jangan lupa jarak di sini. Tengok jarak di sini ialah satu petak Jadi jarak di sini pun satu petak. Kena tanda dan tanda. Boleh? Lepas tu kita sambungkan guna pembaris. Sambung guna pembaris. Maka yang garisan merah tu ialah poligon kekerapan. Tandakan titik tengah pada atas palang setiap selang kelas. Tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir. Titik tengah, lukiskan garis lurus yang menyambungkan titik-titik. Maka ini adalah poligon kekerapan. Boleh? Okey. Tengok soalan 3. Contoh 3, jadual kekerapan di bawah menunjukkan kelajuan kereta dalam kilometer per jam yang direkod oleh kamera perangkap laju di sebatang lebuh raya dalam tempoh masa tertentu.
Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kegerapan menggunakan skala 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk 2 cm kepada 10 buah paksi mencancang. Okey, bagaimanakah kita nak jawab soalan ini? Okey, sebelum kita buat histogram atau poligon, apa yang kita perlu? Kita perlukan sempadan. Teacher guna sempadan atas lah, sebab sempadan atas sempadan bawah tu bersebelahan. Tengok sempadan atas ini ialah 79.5 tambah kan bahagi 2. 89.5, 99.5, 109.5, 119.5, 129.5. Okey, cukuplah. Okey, maka kita boleh buat lakaran graf. Bagaimana kamu buat lakaran graf bila kita ada kertas graf? Okey, paksi mengufuk dia kata apa? 10 km per jam. Tengok, daripada 70 hingga 79, saiznya ialah 10. Setiap saiz tu 10. Maksudnya kita akan ambil palang tu. Okey, kita akan ukur palang tu. Okey, mengikut 2 cm lah. Maksudnya satu kelas adalah 2 cm. Dan label lah, kalau ini adalah sempadan atas, tengok daripada kumpulan 70 hingga 79 pada paksi X. Di sini kita akan label had sempadan bawah. Di sini kita label sempadan atas. Faham? Jadi sini 69.5, 79.5, 89.5 dan seterusnya lah. Kamu label dan labelkan di sini kilometer per jam. Apa dia? Kelajuan. Dan di sini ialah kekerapan. Kekerapan dia kata 2 cm kepada 10 buah. Maka di sini 2 cm lah. Di sini 2 cm kepada 10 buah kereta. 2 cm 10 So, di sini 2 cm 10 lah, sini 5. Maka tengok kelas pertama 5, kelas kedua 10. 15 dan seterusnya lah. Boleh? Boleh faham? So, ini adalah 2 cm. Okey. Bila kamu lakarkan graf, teacher buat agak-agak teacher buat lakaran dia lebih kurang. Dan 10. Okey, ini ialah histogram. Maka jika dia nak kamu lukiskan poligon kegerapan, kita tambah sahaja pada histogram. Tapi kena buat pangkal ni kena buat tanda-tanda titik ni Okey, untuk poligon kegerapan. Dan tanda di sini sambung. Dan pastikan setiap satu tu ada nilai lah. Jangan lupa sengkang pada setiap nilai tu diperlukan. Okey. Kita pergi kepada seterusnya. Boleh yang ni? Boleh faham? Nanti tak apa. Nanti kamu boleh cuba buat. Okey, kamu cuba buat pada kertas graf. Okey, tengok histogram. Tengok histogram. Okey, ini histogram yang mewakili tadilah. Tengok 2 cm kepada 10. 2 cm kepada 10 kereta. Okey, maka ini ialah histogram dan ini adalah poligon kegerapan. Faham? Boleh kan? Ini contoh jawapan daripada tadilah. Okey, next kita lihat ada lagi contoh 4. Jadual kegerapan di bawah menunjukkan masa dalam saat yang dicatatkan oleh 20 orang peserta dalam satu pusingan kelayakan. Okey, wakilkan data tersebut dengan poligon kegerapan menggunakan skala 2 cm kepada 5 saat pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 2 orang peserta pada paksi mencancang. Kita lihat Tengok di sini 50 hingga 54, 5 saat. Maksudnya setiap kumpulan tu 2 cm. Faham? Setiap kumpulan tu 2 cm. Maka bilangan peserta dia kata 2 cm kepada 2 orang. Di sini 2 orang. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Okey, ini adalah kegerapan. Mula daripada 49.5 sempadan bawah dan sempadan atas 54.5. Dan seterusnya 3. Okey, di sini 59.5. Seterusnya 6.
Sini 64.5, 69.5 dan 74.5. Maka labelkan di sini masa dalam saat. So beginilah, boleh? Ini ialah histogram. Dan dia nak apa? Poligon kekerapan. Maka tandakan titik tengah. Tandakan titik tengah. Okey, tandakan setiap titik tengah. Lepas tu kita sambungkan dia untuk dapatkan poligon kekerapan. Okey, beginilah poligon kekerapan. Boleh ya? Okey. Maka okey, untuk kelas kita saya akan berhenti di sini. Okey, untuk graf ini untuk formula di sini hanya untuk ulang kaji sedikit tentang sukatan memusat. Ini adalah formula-formula dan sukatan memusat. Cuba lihat mode daripada histogram. Bila kita lukiskan histogram, kita boleh cari nilai mode. Bagaimanakah kita nak cari nilai mode? Bila kita ada histogram, okey, dia begini kan. Kita akan guna kelas yang tertinggi. Maka kelas yang kedua tertinggi. Lepas tu kita akan buat pangkah. Pangkah tu dari mana? Kita akan sambungkan penjuru ini kepada sini. Sambungkan dan kita sambungkan ke sini. Maka bila kita baca, ini ialah nilai mode. Okey, nilai mode lah. Lepas tu median ada formula dia. Ini kita dah belajar di tingkatan 3. Okey, untuk mode, median dan mean. Okey, boleh ya? Okey, sampai sini sahaja kelas kita. Kita berjumpa pada kelas yang seterusnya. Thank you.